Banyak hari antara hari, takkan sehebat hari Jumaat. Banyak nabi antara nabi, takkan sehebat Nabi Muhammad. Banyak redup perkara redup, redup alamat hari nak hujan. Banyak hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad sentiasa jadi teladan. Gema takbir di subuh hari, salat awal jadikan amalan. Rasul terakhir takkan ada ganti. Pribadinya kekal jadi ikutan. Jaring puput merata-rata, campak bilis ke dalam pukat. Keringlah laut menjadi tinta. Takkan tertulis semua kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah. Kita dipertemukan pada kesempatan ini untuk membincangkan salah satu daripada peristiwa-peristiwa hebat yang berlaku di bulan Ramadan. Dalam konteks perbincangan kali ini, kita akan membahaskan satu lagi skop peperangan yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Yang mana peperangan ataupun operasi ketenteraan ini kita panggil atau kita kenal dengan nama peperangan Tabuk. Tabuk adalah skop peperangan terakhir bagi Nabi SAW, yang mana ianya antara peperangan paling akhir yang berlaku pada bulan Ramadan. Kalau mengikut perkiraan perjalanan Nabi SAW pada bulan Rejab dan Nabi pulang ke Madinah pada 26 Ramadan. Yang mana perang Tabuk ini kata ulama berlaku pada tahun 9 Hijrah bersamaan bulan Oktober tahun 631 Masihi. Dan ini merupakan pertemuan pertama yang berlaku dalam umat Islam berdepan dan menentang dengan kuasa besar dunia, iaitu Empire Rom Byzantine. Inilah satu-satunya peperangan yang mana Nabi SAW begitu semangat sekali, begitu teruja sekali nak berperang dengan Rom ini. Ada satu riwayat daripada Al-Baihaqi, daripada Jalur Ibn Ishaq dan juga daripada Abdullah bin Abu Bakar bin Hazam. Disebutkan bahawa Nabi ini jarang memperlihatkan riak wajah teruja apabila pergi dalam mana-mana peperangan. Nabi ada banyak peperangan Nabi sertai. Nabi biasa sajalah, tak ada nampak excitednya. Tetapi untuk berangkat berperang ke Tabuk ini, kelihatan Nabi memperlihatkan tanda-tanda yang begitu semangat sekali. Dan baginda menampakkan tanda-tanda dia nak berperang. Sehingga kan kata para sahabat, Nabi acap kali menyebut perkataan, wahai manusia, aku nak berlawan dengan Rom ini. Aku ingin berlawan dengan Rom ini. Banyak kali dia menyebut, nampak Nabi dia buat persediaan. Apa sebab? Kerana Rom Byzantine ni bukan kuasa kecil. Rom Byzantine ni Eastern Roman Empire. Ini satu empire yang menguasai tanah di bumi ini seluas 5,900,000 kilometer persegi ataupun 2,300,000 batu persegi dan menjadi empire terbesar semasa zaman purba klasik. Empire Byzantine ini bermula daripada Itali, Bulgaria, Yugoslavia, Romania, Konstantinopel, Anatolia di Turki sampai ke beberapa kawasan utara Semenanjung Arab, termasuklah juga di kawasan Syam, Jordan, Palestin, Syria, Utara Afrika, termasuk Mesir, sampai ke Maghribi, Tunisia, Algeria, termasuk Baitul Maqdis. Ini semua adalah kawasan jajahan Rom. Rom ni kuasa besar. Jadi apabila Nabi nak berlawan dengan satu pasukan yang sehebat itu, nampak keterujaan baginda Nabi SAW. Ada orang yang agak 50-50. Boleh ke kita lawan dengan Rom ini? Ini kuasa besar. Umpama lawan world champion. Tapi inilah Nabi kita. Seorang yang memiliki keazaman yang tinggi. Seorang yang memiliki mental juara. Dia yakin dia boleh memenangi peperangan ini dengan strategi-strategi yang betul. Sebenarnya perang Tabuk ini, saudara, dia adalah sambungan daripada perang sebelumnya, iaitu perang Mu'tah yang berlaku pada 5 Nyamadil Awal tahun 8 Hijrah. Lebih awal daripada itu, konflik antara orang Islam dengan kerajaan Rom itu sendiri telah bermula sejak daripada terbunuhnya duta Nabi SAW, iaitu sahabat bernama Al-Haris bin Umair
di tangan Syurahbil bin Amru Al-Ghassani. Selepas peristiwa pembunuhan duta ataupun diplomat Nabi inilah, Nabi sudah mula merasa begitu marah kepada kerajaan Rom. Lantas Nabi telah mengirim pasukan di bawah pimpinan Zaid bin Harithah untuk menyerang pasukan Rom di Mu'tah. Selepas daripada peperangan di Mu'tah itulah, ternyata kabilah-kabilah Arab yang selama ini mereka lebih taat kepada Kaisar Romawi, mereka telah melihat sendiri orang Islam yang datang jauh pada Madinah memiliki keberanian betul berhadapan dengan tentera Parsi walaupun dalam peperangan yang tidak besar. Akhirnya kabilah-kabilah Arab di tanah Syam ini mula melepaskan diri daripada membayar ufti, mengikut taat kepada Kaisar Rom. Mereka mula bergabung dengan umat Islam. Maka itulah menyebabkan kerajaan Rom sudah mula merasa marah kepada Islam, khususnya Nabi Muhammad SAW, kerana beberapa kabilah Arab, negeri-negeri tertentu sudah tidak taat lagi kepada kekuasaan Rom. Nabi SAW menyedari bahawa pasti tindakan yang mana orang mula taat kepada Islam ni akan mendatangkan kemarahan kepada kerajaan Rom. Lantas baginda telah pun menjalankan beberapa latihan-latihan kecil sebelum diadakan peperangan dalam skala yang besar. Dicatatkan bahawa selepas daripada Nabi selesai dalam pengepungan di Taif pada bulan Zulhijjah tahun 8 Hijrah, baginda Nabi telah menyusun beberapa agenda-agenda latihan ketenteraan. Antaranya, antara bulan Muharram sampai bulan Rejab, memang tidak ada perang yang disertai oleh Nabi. Tidak ada ghazwah. Dia ada beza ghazwah dengan sariyah. Ghazwah adalah operasi tentera yang Nabi sendiri ketuai. Kalau sariyah ini adalah operasi tentera yang Nabi tidak hadir tapi diuruskan oleh para sahabat. Jadi baginda Nabi telah menghantar sejumlah sariyah ataupun operasi ketenteraan ataupun sekelompok pasukan tanpa disertai oleh Nabi untuk misi-misi sulit yang tertentu. Antara yang dikirim oleh Nabi ada beberapa. Apakah sariyah tersebut? Yang ini kita akan terangkan kemudian, kerana begitu menarik sekali perbahasan tentang operasi-operasi ketenteraan yang berlaku sebelum daripada berlakunya peperangan Tabuk atau peperangan yang lebih besar ini. Jadi kita akan sambung kembali selepas ini. Saudara jangan ke mana-mana, kita akan bergabung semula insya-Allah. Allah, Allah, بالصلاة على النبي بمحمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي بمحمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه
وينال البركة وينال البركة كل من صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله يا نبي الله يا رسول الله بارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saudara, alhamdulillah kembali kita bergabung dan bertemu dalam peristiwa Ramadan, membahaskan tentang tajuk ataupun salah satu daripada siri peperangan yang begitu mustahak yang terjadi pada bulan Ramadan Al-Mubarak, iaitu Perang Tabuk. Yang mana perang ini begitu signifikan sekali kerana ia adalah siri peperangan terakhir yang disertai oleh Nabi SAW. Kita dah bincangkan tadi, Nabi tidak mengadakan peperangan ini tanpa perancangan, tidak. Nabi telah buat banyak perancangan dari segi taktikal, latihan kepada anggota-anggota di bawah. Sebab yang nak kita hadapi ini adalah pasukan tentera empire yang besar. Sebab itu Nabi telah menghantar ada beberapa operasi-operasi kecil ketenteraan. Antaranya Sariyah Uyainah bin Hasan. Tujuannya untuk buat satu operasi kepada perkampungan Bani Tamim, yang ini terjadi pada bulan Muharram tahun 9 Hijrah. Kemudian ada Sariyah Utbah bin Amir bin Hadidah, iaitu untuk buat operasi ketenteraan kepada perkampungan suku Khatham. Dan ini terjadi pada bulan Safar 9 Hijrah. Yang ketiga Sariyat Ad-Dahak, yang mana Sariyat Ad-Dahak bin Sufyan Al-Kilabi ini adalah untuk melakukan operasi ketenteraan kepada perkampungan Bani Kilab. Kemudian Nabi menghantar Sariyah Al-Qamah bin Mujaziz Ad-Mudliji. Ini adalah untuk mengejar orang-orang Habsyah yang mereka dapati telah datang ke Jeddah, dan mereka dikejar kerana mereka ni adalah diburu sekian lama kerana melakukan banyak perkara jenayah. Tapi akhirnya mereka berjaya meloloskan diri. Kemudian yang kelima, Nabi pernah menghantar Sariyah Ali bin Abi Talib. Yang mana Sariyah ini adalah operasi untuk menghancurkan satu pusat ibadat yang dibina tanpa kebenaran oleh suku Tayyi. Jadi beberapa operasi yang Nabi lakukan ini, tujuan utamanya adalah untuk latihan kepada para sahabat sebelum menghadapi peperangan yang sebenar dan lebih besar dengan kerajaan Rom. Maka di pihak kerajaan Rom, mereka sudah merasa tercabar melihat bagaimana Nabi SAW khususnya dan Islam umumnya telah pun nampak perkembangannya. Selama ini Islam hanya berlegar di sekitar Madinah, Mekah, kawasan-kawasan di sekitar Tanah Suci saja. Tapi kali ini Islam sudah mula merebak sampai ke Syam. Orang-orang yang hari ini kita panggil orang di Jordan, orang di Syria, sudah mula ada yang dah mengenali Islam. Jadi ketika mereka rasa mereka tercabar, itulah orang-orang Rom ini nak tunjuk kekuatan mereka kepada orang Islam. Lantas ketika itulah Nabi SAW menerusi risikannya. Baginda telah mendengar khabar bahawa pasukan Rom Byzantium dan juga sekutunya iaitu Ghassaniyah telah pun menyiapkan pasukan yang besar seramai antara 40 hingga 100 ribu orang untuk nak serang Madinah. Jadi bagi Nabi SAW ini perkara yang biadab. Tidak ada Nabi berniat untuk nak berperang sampai nak pergi ke Rom. Tapi kenapa mereka perlu datang sampai ke Madinah untuk nak mengambil Madinah? Rom ketika itu menyadari bahawa orang Islam ni pasukan-pasukan yang berpengalaman, kuat. Lantas mereka buat pakatan dengan gabungan kabilah-kabilah di Lakham, Juzam, Amilah dan Ghassan. Yang mana majoriti kabilah-kabilah ini adalah kabilah yang memeluk agama Nasrani. Maka dibahaskan kenapa mereka beria betul nak menyerang Madinah ini. Kerana Nabi telah melonjakkan kedudukan Islam sebagai kuasa politik baru
yang mengancam Rom dan juga Parsi. Hasil daripada dua peristiwa yang menyebabkan nama Nabi ni semakin mendapat tempat. Pertama, kejayaan Nabi membuka kembali Mekah, Fathu Mekah. Selama ini Nabi dihalau daripada Mekah, duduk di Madinah bertahun-tahun, dan Nabi balik semula ke Mekah dalam keadaan gilang gemilang, berjaya mengambil balik Mekah. Jadi cerita ini tersebar sampai keluar. Yang kedua, kemenangan Nabi dalam peperangan Hunain tahun 8 Hijrah. Perang Hunain ini adalah perang yang sangat menarik kalau dibahaskan dari sudut sejarah. Kerana inilah satu-satunya peperangan yang mendapat harta rampasan perang terbesar dalam sejarah pada zaman itu. Perang Hunain ini, Nabi dan para sahabat berjaya merampas 24,000 ekor unta, 40,000 ekor kambing dan 4,000 wakih perak. Satu wakih bersamaan 213 gram. Dan ini adalah rampasan termewah dan terbesar yang pernah dicapai dalam mana-mana peperangan pada zaman itu. Sebab itu, orang-orang bukan Islam, kabilah-kabilah yang duduk di luar daripada Mekah Madinah sudah mula mendengar, wah, Muhammad ini bukan calang-calang orang. Dia ni bukan pemimpin padang pasir, dia memang seorang pemimpin yang hebat. Maka mereka dah mula respect, hormat pada Nabi kita. Kalau zaman sekarang jadi follower lah. Follow, subscribe dan sebagainya lagi. Dia dah jadi minat kepada Nabi. Jadi Kaisar Rom, iaitu Heraklius, dia rasa tidak senang dengan kejayaan ini. Selama ini mereka pandang sebelah mata saja kekuasaan orang Arab di Mekah, Madinah, kerana mereka anggap ini puak-puak barbar. Orang padang pasir, orang badui, apa yang nak ditakutkan. Jadi melihat kepada suasana ini, Rom dia berhasrat nak menghapuskan ancaman. Kalau tidak, banyak negeri-negeri taklukan mereka akan tidak mau taat lagi kepada Rom, akan ikut kepada orang-orang di Madinah ini. Jadi mereka berhasrat nak menghapuskan Islam. Maka melihat kepada kebiadapan Empire Rom Timur ini, maka baginda Nabi telah mengarahkan satu persiapan dilakukan untuk kita mengajar kebiadapan tentera Rom ini. Jadi baginda Nabi telah menyiapkan bala tentera untuk pergi serang dulu kepada orang-orang di Rom sebelum mereka datang ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi telah buat persiapan awal dan Nabi kumpulkan pertamanya infak fi sabilillah, kerana belanja untuk pergi ke kawasan yang dinamakan Tabuk ini bukannya dekat. Madinah ke Tabuk jaraknya sekitar 778 km mengikut jarak jalan yang ada pada zaman sekarang. Maka pasti memerlukan kepada bekalan makanan, persenjataan yang sedikit moden, kerana nak berhadapan dengan empire yang, kalau istilah sekarang, otai lah kita panggil. Jadi baginda telah buat persiapan awal, minta para sahabat kumpulkan dana, dan Nabi telah mengarahkan penyataan tentera yang begitu tinggi sekali jumlahnya, iaitu mencecah 30,000 tentera. Awal daripada itu, Nabi telah menghantar Khalid bin Walid pergi ke Dumah untuk menghapuskan pemberontakan-pemberontakan kecil. Contohnya pemberontakan Uqaidir bin Abdul Malik, yang dia ni terkenal menjadi subhat utamalah kepada orang Rom. Dan ketika inilah orang-orang munafik yang diketuai oleh Abu Amir Ar-Rahib, dia telah mengadakan pakatan sulit dengan Rom. Mereka beritahu bahawa orang Islam begini-gini. Tapi Nabi ketika itu sudah meletakkan sasaran untuk cecahkan kaki ke kawasan Empire Rom ini. Sebab itulah perang Tabuk ini, selain dipanggil dengan Tabuk, juga dikenali dengan Ghuzwatul Usrah, perang serba kepayahan. Apa sebab kepayahan? Kerana pertama sekali dia berlaku pada musim panas yang mencecah 40-50 darjah Celsius. Dan peperangan ini pula jaraknya jauh, 778 km. Apa lagi? Ketika itu mereka dalam keadaan kekurangan dan juga binatang perang pun payah nak didapati pada ketika itu. Dan perang Tabuk ini ada satu lagi nama yang dikenali dalam sejarah. Apakah nama lain bagi perang Tabuk? Yang ini saya akan terangkan kemudian. Kita berehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Allahu Allah, Allahu Allah. Allah, la ilaha illallah.
بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saudara, terima kasih kerana sudi lagi bersama dengan kami pada kesempatan peristiwa Ramadan ini. Kita sedang membahaskan salah satu daripada perang yang berlaku pada bulan Ramadan, iaitu Perang Tabuk. Yang mana kita dah sebutkan tadi, Perang Tabuk ini juga dikenali sebagai Ghuzwatul Usrah, perang kepayahan. Apa sebab payah? Kerana berlaku pada musim yang panas dan tempat peperangannya pula jauh daripada Madinah. Dan ianya berlaku dalam keadaan kekurangan bekalan ketika itu, disebabkan binatang perang yang digunakan pun tidak banyak. Stok tak ada lah kalau istilah kita sekarang. Dan peperangan Tabuk ini juga dikenali sebagai Ghuzwatul Fadhahah, iaitu perang pembongkaran. Apa yang dibongkarkan? Ini kata para ulama, antaranya Az-Zulqani dalam kitabnya Syarah Mawahibud Diniyah, perang ini dinamakan sebagai pembongkaran kerana dalam perang ini terdedahlah hakikat sebenar, the true colours, kepada golongan munafik. Yang selama ini mereka memang mereka layankan saja Islam ini. Tapi bila mereka dengar orang Islam nak berlawan dengan orang Rom, nampak dia punya true colour, siapa yang mereka sokong sebenarnya. Rupanya mereka sangat menyokong kepada Rom. Jadi segala perancangan mereka, tipu daya mereka, jenayah mereka, semuanya terbongkar di dalam peperangan Tabuk ini. Sebab itu saudara, 30,000 umat Islam, termasuk 10,000 tentera berkuda, telah bergerak ke Tabuk dengan dipimpin sendiri oleh Nabi SAW. Perjalanan sejauh hampir 800 km ini mengambil masa 20 hari untuk sampai ke Tabuk. Pasukan yang dipimpin oleh Satria Hercules telah bergerak ke kawasan Tabuk dengan jumlah 40,000 tentera. Ditambah pula dengan puak-puak daripada Bani Ghassan yang memang dah benci kepada Nabi kita. Tapi dalam sejarah, kedua-dua pasukan ini tidak bertembung. Apa sebab? Kerana pasukan Rom telah berpatah balik ke utara setelah menyedari kekuatan sebenar umat Islam. Mereka sangka umat Islam tak ramai. Main jumlah perang Uhud, main perang Badar 300 lebih, 1,000 paling banyak. Tapi Nabi boleh bawa 30,000 orang. Kurang 10,000 je daripada jumlah mereka. Jadi mereka kata ini bukan main-main ni, perjalanan mereka jauh. Perjalanan yang Nabi buat begitu sukar. Cuaca ketika itu panas. Tetapi Allah bantu pasukan Islam dengan mengurniakan beberapa lokasi itu hujan yang begitu lebat sekali. Dan ketika sampai pula di Tabuk, Allah datangkan rasa takut di hati para musuh sebab mereka tak berani nak menghampiri kepada pasukan orang Islam kerana dikatakan dalam setengah riwayat, mereka bukan sekadar melihat manusia, tapi mereka melihat malaikat datang untuk sama-sama berjuang dalam peperangan tersebut. Jadi apabila risikan maklumkan kepada kamp utama bahawa jangan lawanlah dengan orang Islam ni, mereka tak jadi, patah balik. Jadi apabila tidak berlaku sebarang pertempuran, maka pemimpin-pemimpin berdekatan dengan Tabuk, antaranya pemimpin Ilyah, satu tempat bernama Ilyah, namanya Yuhanna bin Ru'bah. Dia telah datang ke kemah Nabi, berjumpa dengan Nabi, mengambil peluang untuk mengadakan MOU, kalau istilah kita sekarang. Mengadakan perjanjian damai, sebab mereka lihat dengan mata kepala bagaimana Nabi dan pasukan Islam datang 800 km berani ni pergi jumpa dengan orang Rom ini. Jadi mereka hormat pada Nabi, datang
Yuhanna bin Uqbah buat perjanjian taat kepada Islam. Datang pula puak-puak daripada Jarbah, daripada Azruh. Mereka semua buat perjanjian dan mereka bersedia membayar jizyah. Walaupun ada di kalangan mereka tak perlu Islam, mereka mengaku tunduk di bawah kekuasaan negara Islam. Dengan bertambahnya kekuatan Islam ini, akhirnya pasukan Rom berundur terus dan kemenangan dicapai oleh orang Islam pada 27 Sya'ban tahun 9 Hijrah tanpa sebarang pertempuran. Sebab itu, Perang Tabuk ini begitu menarik sekali untuk kita bahaskan. Ujian yang besar diterima oleh orang Islam ketika itu. Kata ulama, ada 4 ujian besar yang menguji orang Islam ketika itu. Pertama, kita dah nyatakan musim panas. Panas betul masa itu. Yang kedua, berhadapan dengan kuasa besar dunia, iaitu Rom. Yang Rom ni pula, dia bergabung dengan kabilah Arab. Tuan-tuan, ini bukan perkara kecil. Kita kalau nak main badminton pun, kita lawan orang sekufu dengan kita ya. Kalau orang di champion Olimpik, kita pun mikir tak tidur kita. Ini nak lawan dengan orang pemenang pingat emas Olimpik, kita pun fikir juga. Atau nak lawan pasukan bola sepak, lawan dengan Real Madrid. Tak padan dengan status kita. Dia takut itu ada. Dan yang lebih utama sekali kata ulama, Perang Tabuk ini berlaku ketika musim buah-buahan. Ketika itu buah-buahan sedang masak ranum di Madinah. Maka turunlah ayat yang kita perdengarkan, kita jelaskan di awal tadi. Bagaimana ketika itu telah berlaku satu masalah, itu golongan Al-Mukhallafun. Iaitu golongan yang tidak ikut serta dalam peperangan. Yang mana ayat yang dibacakan tadi daripada surah Taubah ayat 81 menerangkan tentang ramai di kalangan orang Madinah ponteng tak pergi Perang Tabuk ini. Bayangkanlah dengan jumlah tentera seramai 30,000 orang, paling ramai ketika itu. Ada di kalangan orang Madinah, mereka menyangka boleh mengelak lah, tak payah pergi. Apa sebab? Dah ramai 30,000. Aku datang pun tak menambah, pergi pun tak mengurang. Kalau dah ramai, Nabi bukan perasan kalau dah ramai. Jadi ada yang bermentaliti begitu. Kebetulan sebenarnya masa itu kita sebutkan musimnya kemarau. Hawa begitu panas, bumi kering kontang dan buah-buahan pula sedang masak ranum di pokok-pokoknya. Jadi ramai orang masa itu lebih suka menunggu buah kurma mereka, duduk-duduk bawah pokok kurma, sambil-sambil minum dan nak bersantai-santai lah. Macam sekarang lah orang pergi umrah pun, kalau ziarah ke Madinah, antara pakejnya adalah berehat-rehat di dalam ladang kurma, duduk bawah pokok kurma, makan nasi kambing, bagai-bagai. Jadi mereka pun fikir, ini kan summer holiday, pak kata orang sekarang. Cuti musim panas. Kita berehat-rehat lah. Datang pula Nabi nak buat pula perang. Jauh pula tu, kalau setakat ke Madinah, pergi ke Jeddah, boleh kira balik hari. Ini jauh. Jadi ada yang tak nak pergi. Maka ada berbagai kisah lah orang yang tak pergi peperangan ni. Antaranya ada yang berlaku kepada Jad bin Qais. Jad bin Qais. Satu hari, Jad bin Qais ni masa Nabi tengah bersiap. Nabi pun nampak dia. Jadi Nabi pun tanya, "Wahai Jad, adakah engkau tak nak pukul pedang kau berlawan dengan Bani Asfar? Orang Rom, kulit kuning," kata Nabi. Ni orang ni kulit kuning semua, tak macam kita, kata Nabi. Mana Mat Saleh, orang putih. Orang Rom. Jadi, apakah jawab Jad bin Qais? "Ya Rasulullah, saya ingat saya tak boleh pergi lah ya Rasulullah. Kalau saya pergi, saya akan jatuh dalam fitnah." Nabi kata, "Fitnah apa benda pula ni?" Kata Jad, "Qad arafa qaumi ma rajulun asyaddu ujban bin nisa' minni. Wa inni akhsha in ra'aitu nisa'a banil asfar an la asbir anhunna." Ya Rasul, dalam ramai-ramai orang Madinah ni, saya ni yang paling nafsu, paling tinggi sekali, suka perempuan. Saya ni, saya takut kalau pergi ke Tabuk nanti, saya nampak perempuan Rom, orang putih, takut saya tergoda ya Rasulullah. Boleh tak saya tak pergi? Kalau takkan saya jatuh cinta, susah ya Rasulullah. Bayangkanlah, sampai ke peringkat itu. Ada yang buat alasan tak nak pergi kerana takut jatuh cinta dengan perempuan-perempuan di Rom. Itu. Ini sebahagian daripada peristiwa-peristiwa orang yang nak mukhallafun, tak nak pergi perang Tabuk. Ada lagi beberapa peristiwa lain yang ini kita akan terangkan selepas ini. Kita berehat dulu seketika, jangan ke mana-mana.
Allah, 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 la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Terima kasih saudara kerana masih lagi setia bersama kami dalam peristiwa Ramadan hingga ke saat ini. Sedar ataupun tidak, kita telah pun berada di penghujung pertemuan kita, Masya Allah. Kita membahaskan tentang Perang Tabuk, iaitu perang terakhir, perang yang paling diingati kerana Nabi begitu berani sekali nak berlawan dengan kuasa besar dunia. Ini bukan kerajaan kecil-kecil tepi padang pasir ni. Kerajaan Empire Rome. Sebab itu cabaran begitu banyak. Selain daripada faktor cuaca, faktor bekalan pun kurang, faktor jaraknya begitu jauh. Satu lagi masalah adalah seperti yang kita sebutkan tadi, dalaman sendiri. Iaitu orang-orang di Madinah ada yang mencari-cari alasan tak nak pergi. Mereka buatlah macam-macam cerita. Sebenarnya mereka tak nak pergi kerana musim itu musim orang menuai hasil. Pokok-pokok sedang tu ialah pemborong pun datang. Kalau bahasa kita sekarang, lori tu dah penuh lah menunggu depan kebun kita. Orang nak mengambil buah-buahan daripada ladang kita. Jadi ada yang datang jumpa Nabi, antara kisah yang kita ceritakan tadi, Jad bin Qais. Datang jumpa Nabi, dia bagi alasan, ya Rasul, saya ni mudah jatuh cinta. Saya dengar orang Rom ni lawa-lawa. Kan saya pergi sana hilang nak perang, saya menikah pula dengan orang sana. Masalah pula ya Rasul. Boleh tak saya tak pergi? Dia buat alasan itu. Dan tuan-tuan, Nabi mengizinkan. Yalah, kamu tak payah pergi. Tak payah pergi. Nyusah ke orang je kan. Ketika Nabi mengizinkan Jad bin Qais tak pergi perang Tabuk kerana kononnya takut jatuh cinta, turun ayat Quran. Surah Taubah ayat 49. Wa minhum may yaqulu dhanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatum bil kafirin. Ada di antara mereka berkata pada Nabi, ya Rasul, izinkanlah saya tidak berperang dan jangan engkau jadikan saya terjerumus dalam fitnah. Kalau saya terjerumus dalam fitnah, maka sesungguhnya Jahannam itu meliputi orang-orang kafir. Surah Taubah ayat 49. Allah Ta'ala beritahu pada Nabi, jangan layan. Ini semua mengarut. Macam orang tak nak puasa lah. Kalau yang sakit betul, tak ada masalah. Ada penyakit, dia tak puasa. Alasan tu betul lah, gastrik dan macam-macam. Tapi kalau alasan sikit, tak boleh lah minta kebenaran tak puasa. Gastrik betul, okey. Tapi kadang gas tu sikit je, terik tu yang banyak. Itu tak boleh dibenarkan. Sebab tu sama dalam konteks nak berjuang, berjihad. Ni kalau setakat takut jatuh cinta, asal layan. Pergi. Ini arahan. Sama juga kisah ada terdapat sejumlah lelaki munafik. Yang mana ketika mereka dengar Nabi tiup semboyan, panggil orang Islam semua pergi ke Tabuk. Mereka telah pun buat satu, ialah memviralkan di kalangan masyarakat. Wa qalu la tanfiru fil har. Kata mereka, jangan pergi. Musim-musim panas ni bahaya untuk kesihatan. Ya, kalau cuaca terlampau panas, Jabatan Kesihatan pun memang tak bagi kita keluar. Sebab takut kena stroke haba, kata mereka. Stroke haba, heat stroke. Ataupun dehydration, kurang air dalam badan. Boleh menyebabkan berbahaya pula. Jadi ada yang termakan dengan kata-kata ini, betul juga ya. Jalan jauh-jauh musim panas ni, boleh jadi rosak kesihatan. Maka ketika itu Allah turunkan surah Taubah ayat 81. Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakanlah wahai Muhammad, api neraka Jahannam itu lebih panas daripada musim panas ini. Surah Taubah ayat 81. Jadi semua orang yang mencari alasan tak pergi ni, yalah, tapi ada juga 80 orang. Mereka memang
missing in action betul. Tak datang terus dalam perhimpunan itu. Maka Nabi pun tak apalah. Berapa yang ada kita bergerak persiapan untuk berangkat. Dan kepada orang yang ada harta, Nabi suruh keluarkan belanja. Sahabat ketika itu ramai yang menyumbang. Masya Allah. Antaranya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia telah mengorbankan hartanya dalam jumlah yang sangat besar. 900 ekor unta dan 100 ekor kuda. Dia berikan untuk operasi Tabuk. Termasuk sejumlah wang yang dia sedekahkan. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia telah sumbangkan 200 perak untuk perbelanjaan makan. Umar Al-Khattab bagi separuh hartanya. Tapi hartanya taklah sebanyak Osman. Separuh dia bagi. Tapi tak boleh lawan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia bagi semua harta dia. Hartanya taklah sebanyak Abdurrahman bin Auf. Tapi bagi semua ni hebatlah. Umpama ada RM5, bagi semua pada orang. Padahal tak payahlah bagi semua. Tak, ini Abu Bakar As-Siddiq. Jadi 80 orang di kalangan orang Madinah memang tak hadir langsung perang. Dan mereka datang jumpa minta keampunan daripada Nabi. Semua dimaafkan. Kecuali ada 3 orang yang Nabi tidak maafkan. Iaitu Ka'ab bin Malik, Murarah Ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa mereka ini Nabi tidak ampunkan? Sebab 3 orang ini adalah sahabat Nabi yang Nabi dah latih dalam banyak operasi ketenteraan sebelum daripada ini. Kalau yang tak nak pergi itu orang petani, peladang, tukang, orang biasa-biasa yang tak pernah ada pengalaman berperang, itu Nabi boleh terima lagi. Atau faktor keuzuran, sakit, gaut dan sebagainya, boleh terima lagi. Yang ini 3 orang ni adalah grup usrah Nabi. Orang yang rapat dengan Nabi. Kata para ulama, Murarah bin Rabi' tidak dapat bersama dengan Nabi kerana hasil tanaman anggur dan juga kurma di kebunnya sedang ranum dan sedang dalam proses dikutip hasil kerana ada pemborong yang nak mengambil semua. Dah ada perjanjian dah. Jadi dia pun menyangka perang sebelum ni dia tak pernah absent. Dia tak pernah gagal hadir. Semua perang dia hadir. Kecuali ni saja dia tak dapat nak hadir sebab memang ada orang lori dah nak datang ambil. Ini bahasa kita lah, lori dah nak ambil hasil. Jadi dia kata, tak apalah kali ni je aku absent. Yang lulu semua aku pergi. Jadi dia sangka, okeylah alasan itu. Sama juga Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu. Dia tak dapat pergi sebab keluarganya baru sampai ke Madinah ketika itu. Dan dia nak menyantuni ataupun nak melayani keluarga yang datang daripada jauh. Dan dia pun beranggapan, kata Hilal, aku ingat perang sebelum ni aku pergi semua. Cuma yang Tabuk ini je aku tak dapat pergi sebab nak meraih keluarga. Mungkin dia ada family day ke apa, kita pun tak tahulah. Tapi ada majlis bersama keluarga. Jadi dia kata, bukanlah aku tak pernah pergi selama ni. Ini je satu aku minta excuse. Yang lain aku datang. Sama juga Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dia masa itu first time dia buat kebun. Selama ni dia ni full time lah pergi perang apa semua. Mungkin usia dah nak pencen ni, dia buat persiapan untuk nak bersara, buatlah kebun. Itulah tahun kebun dia menjadi. Buah-buahan sedang berbuah subur, unta-unta peliharaan dia sedang beranak pinak. Menyebabkan dia pun kata tak apalah selama ni aku pergi takkan pergi perang. Ini last lah aku tak pergilah. Jadi rupanya sangkaan mereka tidak tepat. Nabi SAW kecil hati. Sebab macam mana engkau dah berjanji tak setia dengan aku, tapi tak dapat ikut sekali dalam peperangan ini. Dan Alhamdulillah pasukan Rom ketika berhadapan dengan orang Islam, mereka telah berundur dan kemenangan telah dicapai oleh orang Islam tanpa sebarang pertempuran. Dan Nabi sendiri telah bertahan di Tabuk selama 10 hari dan kesempatan ini telah digunakan oleh Nabi SAW untuk memperkukuhkan pengaruh Islam. Nabi telah temui kabilah-kabilah untuk berdakwah. Nabi buat banyak perjanjian MOU. Mereka bayar jizyah kepada kerajaan Islam Madinah. Banyak kabilah Arab telah melepaskan diri daripada jajahan Rom, tunduk pula kepada Islam. Ini sekaligus menyebabkan benteng Islam menjadi semakin kuat dan benteng Empire Rom menjadi semakin rapuh. Dan ini telah membuka laluan kepada pengislaman yang lebih luas, khususnya ke kawasan Syam, iaitu daripada Jordan sampai ke Syria. Sebab itu bila Nabi balik ke Madinah dengan kejayaan besar, selepas 10 hari berada di Tabuk, pada 6 Ramadan 9 Hijrah, Nabi pun balik semula ke Madinah Al-Munawwarah, dan baginda tiba di Madinah pada 26 Ramadan dengan membawa
kemenangan yang gilang gemilang. Dan inilah perang terakhir Nabi SAW. Banyak nak diceritakan tapi masa tak mengizinkan. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Ingat, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.